semua, mari kita bincangkan latihan dalam buku kerja. Masih ingat lagi tak apa yang pernah kita belajar dalam topik ini? Mari kita imbas kembali apa yang dipelajari 2 minggu lepas. Cikgu ada ajar kita tengok imbuhan dalam ayat aktif dan ayat pasif. Ingat lagi tak? Dalam PPT itu juga, cikgu ada tunjukkan bagaimana bentuk ayat aktif dan pasif. Untuk ayat aktif, susunan ayatnya seperti begini. Apabila kita tukar ayat aktif kepada ayat pasif, kita nampak kedudukan untuk objek, subjek dan kata kerja telah berubah. Bagi ayat yang menggunakan subjek kedua seperti kamu, anda, awak, susunannya sama macam ayat yang menggunakan subjek pertama. Sebaliknya, ayat yang menggunakan subjek ketiga seperti baginda, beliau, dia, kedudukan untuk kata kerja berbeza dengan ayat yang menggunakan subjek pertama dan kedua. Untuk menjimatkan masa, cikgu akan gunakan singkatan kata semasa membuat analisis ayat. Jom kita mulakan perbincangan sekarang. Baiklah, kita akan bincangkan soalan untuk ayat aktif, ayat pasif ini bersama-sama. Lihat soalan pertama. Saya telah mengepos bungkusan yang berisi pasu bunga itu di pejabat pos laju. Jadi pertama sekali, kita kena cari dulu mana kata kerja kita. Jadi kita nampak di sini, ini mengepos ialah kata kerja. Okey. Dan kata dasarnya ialah POS, P-O-S. Okey. Langkah kedua, kita kena cari objek. Objek ialah kata nama di belakang kata kerja, bungkusan. Dan sekarang, nampak tak perkataan yang? Jadi kita kena ambil perkataan yang berkaitan. Okey, ambil sampai itu. Jadi objek kamu daripada bungkusan sampai itu. Boleh faham ya? Dan kita kena cari orang yang buat kerja, 做东西的人. Itu siapa? Ya. Saya. Saya ialah subjek pertama kamu. Jadi kita tulis di sini subjek pertama. Okey? Dan bagaimana pula dengan telah? Ya, telah ialah kata bantu. Jadi kita tengok di sini. Okey? Dan ada satu bahagian lagi yang belum kita kenal pasti, iaitu bahagian keterangan. Jadi susunan ayat pasif yang betul ialah bungkusan yang berisi pasu bunga itu. 整个部分放在第一个. Telah saya post 已经没有imbuhan了. Okey? Di pejabat pos laju. Dan telah dan keterangan ini tak perlu ubah kedudukannya. Seperti soalan pertama, okay? Guru kaunseling sekolah itu ialah subjek ketiga, 第三人, okay? Sedang menasihati. Menasihati 原本的字就是 nasihat. 我要注意这个 i, sebab nanti kena guna i. Pelajar yang terlibat dalam kes buli. 动词后面那个 pelajar 肯定是 object, dan kita akan ambil sampai habis, 拿到完整的意思结束为止. Jadi ayat ini tak ada keterangan. Okey ya? Susunan ayat pasif untuk soalan kedua ialah objek, pelajar yang terlibat dalam kes buli. Selepas itu, sedang. Okey, kita masukkan semula sedang. Dinasihati oleh siapa? Guru kaunseling sekolah itu. Subjek ketiga. Jawapan kamu ialah B. Kita teruskan kepada soalan ketiga. Pakai cara yang sama juga. Kita cari kata kerja dulu.
Ya, di sini. Perhatikan ayat ini. Ayat ini ada dua kata kerja，有两个动词，所以通常我们都会选句子一开始看到的动词。OK， jadi ini kata kerja kamu. Kata dasar kamu ialah terjemah. Dan sila ingat KAN, kan, OK？ 动词后面那个一定是你的 object. Jadi object kamu ialah artikel ini. OK? Jadi kamu ialah subjek kedua. Ya, kamu ialah subjek kedua. Perlu ialah kata bantu. Jadi bahagian di belakang ini ialah keterangan. Kita akan tukarkan ayat ini kepada ayat pasif. Jadi artikel ini object. OK? Perlu 写回原位. Seterusnya perlu kamu dan masukkan kata kerja terjemahkan. Dan bahagian terakhir ialah keterangan. Jadi jawapan kamu ialah B. Bagi soalan keempat, beta akan membaca watika itu semasa hari keputeraan beta yang ke-70. Hari keputeraan maksudnya hari jadi, 生日. Okey, sama macam biasa, kita akan kenal pasti setiap bahagian dalam ayat ini. 然后我们就像平时这样搬过来。Objek akan beta baca dan semasa hari keputeraan. 然后 objek 我们很清楚知道会停在itu，所以剩下都是keterangan. Nombor 5. Kucing itu menggonggong tulang ikan yang dibuang di belakang dapur rumah. Okey. Sama macam biasa, kita akan cari kata kerja. Kata kerja kamu ialah gonggong. Kata dasar je. 就是闲着。tulang ikan 动词后面那个肯定就是 object， 但是我们要知道停在哪里，从这边看 tulang ikan. OK， sebab ada perkataan yang， 所以很自然的前后那两个字都会拿。如果句子只停在 dibuang 会很奇怪，所以 kita akan terus ambil 在哪里被丢掉，在后面，哪里的后面 dapur， 哪里的 dapur 就是 rumah 的 dapur， jadi objek kamu panjang. OK， dan kucing itu ialah subjek ketiga. Jadi ayat kamu ialah tulang ikan yang dibuang di belakang dapur rumah. OK， digonggong oleh dan kucing itu subjek ketiga. Jawapan kamu ialah C. Soalan keenam, pihak polis telah memburu penjenayah itu kerana disyaki terlibat dalam kes pembunuhan. Penjenayah 就是那个犯罪的那个人哦。OK， sama juga cari kata kerja memburu. Jadi kata dasar dia ialah buru. Objek ya di sini停在itu. OK， jadi selebihnya ialah keterangan. Dan ini ialah kata bantu, 通常是帮助动词的。Pihak polis ialah subjek ketiga, 第三人称。Jadi jawapan kamu ialah penjenayah itu telah diburu oleh pihak polis kerana disyaki terlibat dalam kes pembunuhan. Jawapannya A. Soalan seterusnya, kawan saya akan menguruskan majlis perkahwinan Jared dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin maksudnya 尽力办好. Kata kerja kamu menguruskan, jadi kata dasarnya ialah urus. Dan jangan lupa KAN. 动词后面那个是 object. Majlis perkahwinan Jared 是结婚典礼。dengan sebaik mungkin ialah keterangan kamu. Kawan saya, 我的朋友，所以是第三个人。Kata bantu dia ialah akan. Jadi jawapan kamu ialah donkey. Majlis perkahwinan Jared. Okay, akan diuruskan oleh kawan saya dengan sebaik mungkin. 尽全力办好. Soalan ke-8, aku akan memunggah sampah sarap di halaman rumah Chin Min lewat petang esok. Lewat petang 就是比较接近晚上的那个时段。halaman rumah 就是屋子的周围。Okay, macam biasa juga, kata kerja kamu ialah punggah. Cikgu nak ingatkan, kamu kena hati-hati dengan penukaran katanya selepas tambah imbuhan. 就是加了imbuhan过后会有一些变动，自己要注意。OK， sampah sarap 为什么不可以停在 sampah sarap 而已？因为我们要先确定一下那个是从哪里来的。OK， 从屋子的周围，然后谁的屋子？亲民的屋子，所以会继续拿到亲民。
Boleh ya. Dan aku ialah subjek pertama 第一人称. Kata bantu, 帮助动词就是akan. Jadi lewat petang esok ialah keterangan. Jadi jawapan kamu ialah C. Susunannya seperti ini. Dan jangan lupa tukar perkataan M kepada P. Soalan 9. Kita mesti menunjukkan kesetiaan kita kepada raja dan negara dengan menghormati perlembagaan. Kata kerja kamu ialah menunjukkan. Jadi kata dasar ialah tunjuk. Jangan lupa KAN. Dan objek ialah kesetiaan. Kesetiaan 谁的中心就我们对谁的 raja. Dan nampak tak perkataan dan di sini. Jadi kita kena ambil sampai negara. Jadi objek kamu panjang. Inilah kata bantu. Kita ialah subjek pertama 第一人称. Dan dengan menghormati perlembagaan ialah keterangan kamu. Jadi jawapan kamu mengikut susunan ini. Dan jangan lupa perkataan ini dan juga kan di belakang. Soalan ke-10 pula. Mereka fashion yang berasal dari Jitra. Jitra ialah satu bandar di Kedah, ya, telah memenangi pertandingan fashion bertemakan baju kebaya. Kata kerja kamu ialah menang. Jangan lupa i di belakang ya. 动词的前面ialah kata bantu telah. 动词的后面就是 object. OK? Dan subject ketiga kamu ialah mereka fashion. 这次比较长，因为有yang还有 dari, 所以会拿到整个句子完。Jadi jawapan kamu ialah C. Dan jangan lupa perkataan i di belakang ya. Itu saja perbincangan pada hari ini.